Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini cikgu akan sambung semula topik pembelajaran yang terdapat di dalam bab 1 iaitu 1.4 Langkah mempertahankan kedaulatan. Sebenarnya itu tajuk dia ya. Langkah mempertahankan kedaulatan negara lah kan. So, kita akan habiskan topik ini untuk hari ini. Kita akan lihat pengenalan. Oke, ini tidak perlu. Oke, kita lihat di sini. Sebelum ini, kamu sudah belajar tentang kepentingan mewujudkan negara yang berdaulat. So, bagaimana pula langkah untuk mempertahankan kedaulatan negara kita? Dalam negara, pemerintah dan rakyat perlulah bekerjasama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Bukan satu pihak sahaja, bukan terletak di tangan pemerintah sahaja, tetapi rakyat juga perlu bekerjasama untuk mempertahankan kedaulatan negara. Kenapa? Sebab kedaulatan ini penting, penting untuk mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi, mengekalkan perpaduan, dan juga memupuk patriotisme. Oke, itu adalah pengenalan kepada topik ini. Mari kita lihat satu persatu yang sudah cikgu katakan tadi. Pertama, langkah yang pertama adalah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. So, maksudnya sini kan, apa peranan pemerintah dalam mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi, dan begitu juga sebagai rakyat pun ada peranannya masing-masing. Oke, kalau kita lihat di sini, pemerintah dan rakyat ini mempunyai peranan yang sama untuk menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Pemerintah melaksanakan pentadbiran dengan cekap dan menjalankan pelbagai usaha serta program bagi memajukan ekonomi. Sebagai rakyat pula, haruslah memberikan kerjasama sepenuhnya untuk menjayakan semua usaha dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Mari kita lihat apa peranan pemerintah dalam mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Yang pertama, pemerintah haruslah mewujudkan pentadbiran yang cekap. Okey. Kedua, tidak mengamalkan rasuah. Maksudnya sini, pemerintah itu memerintah secara adil dan saksama dan memegang integriti dalam mentadbir negara. Okay. Amalan rasuah itu amalan yang tidak baiklah. Okey. Selain itu, pemerintah haruslah mengagihkan sumber kekayaan negara itu secara adil kepada semua kaum melalui dasar pembangunan ekonomi dan melaksanakan undang-undang secara berkesan. Dengan adanya 4 poin ini, maka itulah peranan pemerintah untuk mewujudkan kestabilan politik supaya kedaulatan negara kita ini dapat dikekalkan. Okey, rakyat pula haruslah taat setia kepada raja dan negara. Selain itu, rakyat juga harus menyokong segala usaha dan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan. Rakyat juga harus mewujudkan kestabilan politik, memupuk kerjasama kaum, tidak kira apa jenis kaum, haruslah bekerjasamalah di antara satu dengan yang lain, dan mematuhi undang-undang negara. Jadi, jika pemerintah dan rakyat ini masing-masing memainkan peranan mereka dalam hal ini, maka langkah mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi ini akan dapat dicapai. Okey? So, itu adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Okey, seperti mana yang kita tahu bahawa perpaduan kaum itu sangat penting, merupakan aspek yang penting dalam negara
supaya keadaan negara itu sentiasa terkawal, tidak ada pergaduhan, perselisihan faham yang boleh menggugat kepada keamanan negara. So, kita harus kekalkan perpaduan yang ada, yang kita ada sekarang inilah. So, mari kita lihat peranan pemerintah dan rakyat dalam mengekalkan perpaduan kaum ini. Sejak awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat berusaha untuk mengekalkan perpaduan kaum. Yang mana perpaduan itu penting dalam usaha kita mengekalkan kedaulatan negara. Beberapa langkah yang dilaksanakan untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Pemerintah, yang pertama, pemerintah menggubal dasar dan undang-undang yang berkaitan dengan perpaduan kaum serta integrasi nasional. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahawa apa sahaja dasar yang diperkenalkan itu haruslah berkesan. Contohnya seperti dasar yang berkaitan dengan bahasa, pendidikan, dan juga kebudayaan. Okey. Dan pemerintah harus merangka program serta kempen dalam memupuk integrasi nasional. Jadi maksudnya peranan pemerintah ini lebih kepada menggubal dasar, melaksanakan dasar dan merangka program. Banyaklah contohnya dari segi dasar bahasa. Mewujudkan bahasa nasional, iaitu bahasa Melayu. Semua rakyat Malaysia haruslah pandai dan boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Okey. Dengan adanya bahasa kebangsaan ini, maka itu dapat mewujudkan satu ikatanlah di antara setiap rakyat itu. Okey, jadi perlu ada bahasa kebangsaan. Selain itu, dari segi pendidikan, pendidikan diselaraskan di seluruh negara supaya dari sekolah lagi perpaduan itu boleh dilihat dari kalangan generasi muda. Dan kebudayaan. Kebudayaan ini, kebudayaan negara kita ini, kalau ada program-program yang besar, kamu boleh nampakkan banyak persembahan yang dibuat. Dan persembahan itu merangkumi kepelbagaian budaya yang ada di negara kita. Tidak kiralah dari segi budaya orang Melayu, Cina dan India, kalau kita nampak tarian itu disatukan. Jadi di sana boleh nampak bahawa walaupun kita ini mempunyai pelbagai kaum, tapi kita boleh disatukan melalui satu budaya yang sama. Dan juga banyak program dan kempen lah. Itu semua adalah untuk memupuk perpaduan. Rakyat pula, peranan kita haruslah menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Menghayati prinsip rukun negara, kita juga harus menghormati agama dan budaya kaum lain, mengamalkan semangat toleransi, dan melibatkan diri dalam program-program kemasyarakatan. Jadi semua ini kita boleh lakukan untuk mengekalkan perpaduan kaum. Sebab dengan mengekalkan perpaduan kaum ini, maka kita dapat mempertahankan kedaulatan negara kita. Okay. Penting kelas. Okey. Ketiga, memupuk patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme ialah satu perasaan cinta yang mendalam terhadap negara serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, warisan dan budaya negara. Kita tahu bahawa patriotisme ini adalah nadi kepada kebebasan, kestabilan dan kemajuan sesebuah negara. Semangat patriotisme ini juga sangat penting untuk melahirkan pemimpin dan rakyat yang taat setia serta sanggup berkorban demi negara. Jadi salah satunya ialah harus dipupuk semangat patriotisme ini di kalangan rakyat, seluruh rakyat negara lah. Okay. Apa peranan pemerintah untuk memupuk semangat patriotisme ini? Pertama, boleh menganjurkan sambutan
Hari Kebangsaan, dan Hari Pahlawan untuk menimbulkan kecintaan terhadap negara. Selalunya Hari Kebangsaan itu akan bermula pada bulan Ogos dan berakhir pada 16 September setiap tahun. Tapi tahun lalu juga tidak pasti adakah sambutan-sambutan itu tidak dibuat secara besar-besaran sebab pandemik yang berlaku sekarang ini. Tapi selalunya sebelum-sebelum ini memang sambutan itu dilakukan secara besar-besaran. So, dengan adanya sambutan Hari Kebangsaan ni, ramai rakyat turun dan melihat sambutan tersebut. Itu salah satu program yang boleh memupuk semangat patriotisme, mengimbas kembali bagaimana sejarah perkembangan negara kita sampai boleh menjadi negara yang berdaulat. Okay, so itu semua kita boleh hayati semasa Hari Kebangsaan. Di sekolah juga banyak program-program yang dilakukan sempena dengan bulan kemerdekaan, kan? Selain itu, pemerintah juga mewajibkan mata pelajaran sejarah. Okey, kamu tahu kan mata pelajaran sejarah ini adalah mata pelajaran yang wajib diajar dan merupakan salah satu mata pelajaran teras di sekolah. Selain itu, mata pelajaran ini juga adalah mata pelajaran yang wajib lulus dalam SPM. Okey, kenapa perlu belajar sejarah? Untuk melahirkan generasi yang pekah terhadap sejarah negara. Supaya kamu tahu apa yang pernah berlaku pada masa dahulu. Supaya kamu tahu bagaimana tokoh-tokoh pada zaman dahulu berjuang untuk memerdekakan negara kita. Supaya kita dapat menghargai dan kita tahu bahawa kita harus kekalkan apa yang kita ada sekarang ini. Sebab itu kita perlu belajar sejarah. Selain itu, pemerintah juga menganjurkan kempen atau program, kempen atau program yang boleh memupuk semangat patriotisme dan boleh menerbitkan filem ataupun rencana dalam memupuk patriotisme melalui pelbagai media. Kalau dekat-dekat bulan-bulan kemerdekaan tu banyaklah drama ataupun tayangan movie yang ditayangkan di TV yang berunsurkan tema patriotisme, patriotik kan. So, itu adalah salah satu cara untuk memupuk semangat patriotisme. Dan memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa kepada negara dengan mengabadikan nama mereka pada bangunan dan jalan. Ini semua peranan yang boleh dilaksanakan oleh pemerintah dalam memupuk semangat patriotisme. Kita sebagai rakyat haruslah, pertama, kita harus menghormati lambang-lambang negara. Apa itu lambang negara? Identiti negara kita seperti bendera, jata negara, dan lagu kebangsaan yaitu Negaraku. Kita harus menghormati lambang-lambang ini. Contohnya, kalau kamu berada dalam majlis formal dan ada dinyanyikan lagu Negaraku, cara menghormati dia senang kan? Kita berdiri dengan tegak dan menyanyikan lagu itu. Kalau ada bendera, kita tidak gunakan bendera itu sembarangan atau mengoyakkan dengan sengaja kah, mengotorkan dengan sengaja dengan niat tertentu untuk menghina negara. Itu semua tidak boleh dilakukan. Kita harus hormat kepada lambang negara. Meningkatkan imej negara. Bagaimana rakyat boleh meningkatkan imej negara dengan memberikan pelbagai sumbangan, tidak kira dari bidang ekonomi, dari bidang sukan, apa-apa sahaja yang kita boleh tingkatkan imej negara. Contohnya dari segi sukan, menjadi atlet negara dan memberikan sumbangan pingat, itu adalah salah satu cara kita tingkatkan imej negara. Begitu juga dengan menjadi usahawan yang terkenal. Lepas tu, apa sahajalah sumbangan yang kita boleh berikan untuk meningkatkan imej negara. Okey, menyertai kempen atau program yang dilaksanakan dan menghargai jasa-jasa tokoh negara yang pernah berjuang satu ketika dahulu. Nah, semua ini
adalah peranan yang kita boleh, banyak lagi sebenarnya peranan kita dalam memupuk semangat patriotisme. Kita juga boleh sendiri buat campaign, banyak media sosial platform yang kita boleh gunakan sekarang kan. Dengan adanya semangat patriotisme ini, kita tahu bahwa perasaan cinta akan negara itu akan menjadi lebih mendalam, dan ini boleh menjadi salah satu faktor cara untuk kita kekalkan kedaulatan yang kita ada. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir, yang keempat, ialah mengukuhkan pertahanan negara. Kita tahu pertahanan negara ini sangat penting kerana negara kita ini bersempadan dengan negara-negara yang lain, sangat dekat dengan negara yang lain. Kita berkongsi sempadan udara, darat, dan perairan laut dengan negara lain, negara jiran lah kan. Jadi pertahanan negara itu haruslah dikuatkan, harus dikukuhkan supaya tidak mudah untuk diceroboh ataupun diganggu oleh negara yang lain. Peranan pemerintah dalam memperkukuhkan pertahanan negara ini ialah, pertama, menggubal dasar untuk melindungi keselamatan negara, dasar ataupun undang-undang. Dengan adanya dasar ini, kita punya keselamatan itu akan lebih terjamin lah. Kelas. Dan yang kedua, mengadakan perjanjian keselamatan dengan negara serantau dan antarabangsa. Kita harus juga mempunyai hubungan baik dengan negara jiran ataupun negara yang lain. Bila kita ada hubungan baik dengan negara tersebut, kita boleh melakukan perjanjian keselamatan. Dalam perjanjian itu mungkin tertulis, tidak boleh menceroboh kawasan ini dengan sewenang-wenangnya. Perlu, kalau ada rakyat dari negara ini mau masuk di sini, perlu ada pas, perlu ada kelulusan. Itu semua adalah perjanjian keselamatan supaya kita boleh jaga negara kita ini, kita boleh lindungi daripada kuasa luar. Dan jika salah satu pihak itu melanggar perjanjian, maka kita boleh bawa kes itu kepada PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, supaya diambil tindakan mana-mana negara yang melanggar perjanjian. Sangat penting kelas. Negara kita ni perlu ada perjanjian keselamatan dengan negara lain. Selain itu, pemerintah harus memodernkan aset ketenteraan. Tentera ini kita tahu tugas mereka untuk menjaga sempadan dan menjaga keselamatan negara apabila berlaku barang ancaman dari kuasa luar. Jadi, aset ini maksudnya alat-alat yang digunakan oleh tentera-tentera itu haruslah dimodernkan. Apa maksud dimodernkan? Guna alat yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Takkanlah mau guna pada zaman sekarang ni, tahun 2021, masih lagi guna alat-alat tentera zaman kuno, zaman 1950-an, 60-an. Macam mana kita mau dapat meningkatkan keselamatan negara, sedangkan negara lain, dorang punya alat itu makin lama makin canggih. Kita harus mengikut perkembangan juga. Penting untuk memodernkan aset ketenteraan. Selain itu, kerajaan juga harus memastikan pasukan keselamatan itu sentiasa bersiap siaga jika berlaku sebarang kemungkinan ancaman. Rakyat. Kita sebagai rakyat, bagaimana kita boleh perkukuhkan pertahanan negara? Kita ni bukan askar yang berjaga di sempadan. Tapi apa yang kita boleh lakukan ialah kita harus peka terhadap isu keselamatan negara. Sentiasalah melihat perkembangan berita dari semasa ke semasa supaya kita tahu apa yang berlaku dalam negara kita. Tidak bekerjasama dengan anasir luar. Kadang-kala sudah ada undang-undang, tapi rakyat itu sendiri yang bekerjasama dengan orang luar. Contohnya lah kan penyeludupan orang asing yang masuk di negara kita. Rakyat yang bawa masuk supaya dia dapat duit. Jadi, kerajaan sudah tetapkan undang-undang, tapi rakyat kita sendiri yang bawa orang lain masuk di negara kita. Dan ini boleh mengancam keselamatan negara. Janganlah bekerjasama dengan anasir luar supaya negara kita itu sentiasa aman dan tidak diganggu dan tidak dicerobohi. Selain itu,
rakyat juga harus menganggotai mana-mana rakyat lah, bukan semua kan, tapi harus ada yang menganggotai pasukan keselamatan dan sukarelawan demi menjaga keselamatan negara. Dan yang terakhir, sanggup berkorban mempertahankan negara. Oke, kalau yang ini, perkataan ini yang sangat patriotisme. Kalau kamu tidak sanggup berkorban pun, at least kita harus menjaga nama baik negara. Yang paling penting tadi itu tidak bekerja sama dengan anasir luar. Itu salah satu peranan yang kita boleh lakukan untuk menjaga keselamatan negara kita. Oke? So, 4 itu sudah habis langkah-langkah tadi, yaitu yang pertama, mewujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Ketiga, memupuk patriotisme. Dan yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Jadi kesimpulan dia, kamu boleh lihat dalam buku teks muka surat 15. Kesimpulannya, kerjasama antara pemerintah dan rakyat ini dalam melaksanakan langkah mengekalkan kedaulatan telah berjaya menghasilkan keamanan dan kesejahteraan. Sebagai rakyat Malaysia, amat penting untuk kita menghormati kepelbagaian budaya dan agama dalam usaha mengukuhkan perpaduan bangsa Malaysia. Yang perpaduan dan kerjasama kaum ini menjadi teras kepada kemakmuran, kelangsungan, serta kedaulatan negara. Jadi, kamu tahu sudah lah kan sekarang bahwa kedaulatan itu adalah satu kekuasaan yang tertinggi dan kewibawaan sesebuah negara yang membolehkan kerajaan melaksanakan kawalan pemerintahan dan pentadbiran. Okey. Ciri-ciri negara berdaulat menjadikan negara kita sebuah negara yang stabil dan kukuh, dan kita pun tahu bahawa pelbagai langkah telah dilaksanakan untuk memastikan bahawa kedaulatan negara kita ini tetap terpelihara. Okey. So, kita sebagai rakyat haruslah bekerjasama dengan pemerintah untuk kekalkan kedaulatan negara kita supaya kita tidak lagi jadi seperti dahulu yang pernah dijajah lebih daripada 100 tahun oleh kuasa barat. Dengan itu habis sudah topik kita untuk bab 1. Habis sudah ya. Okey. Ini adalah latihan yang kamu boleh buat selepas sahaja habis mendengar klip video ini. Cikgu mau kamu buat latihan soalan esei pendek inilah. Soalannya, mengapakah hubungan pemerintah dan rakyat penting untuk mengekalkan kedaulatan negara? Ada sudah panduan poin di sebelah kiri. Kamu hanya perlu gabungkan poin yang ada ini membentuk sebuah esei. Okey. Mengapakah hubungan pemerintah dan rakyat penting untuk mengekalkan kedaulatan negara? So, jangan lupa kamu boleh hantar kerja kamu selepas kamu menyiapkan esei inilah. Okey, ini adalah latihan yang kamu kena siapkan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kelas yang seterusnya kita akan sambung bab 2. Okay. Thank you.